Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para pensyarah Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM, para pembentang serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya Wan Ikram Farmi Biwan Sekri A169207 akan membentangkan tajuk artikel iaitu hubung kait pentadbiran harta pusaka Islam dan kepentingan perancangan harta. Saya diselia oleh Dr. Muhammad Zamro bin Muda. InsyaAllah sebelum perbincangan yang lebih mendalam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara ringkas keseluruhan artikel melalui abstrak. Di Malaysia, peningkatan aset pusaka beku berpunca dari halangan yang wujud dalam pentadbiran harta pusaka Islam. Nilaian aset pusaka beku ini dianggarkan sebanyak RM70 bilion pada tahun 2020 berbanding RM40 bilion pada tahun 2007. Maka, keperluan kepada instrumen perancangan harta dilihat sebagai alternatif terbaik untuk memastikan kecairan terhadap harta pusaka dalam membangunkan ekonomi waris-waris. Malah, perancangan harta ini juga merupakan salah satu kaedah pentadbiran harta yang boleh dilakukan semasa hidup bagi menjaga kepentingan pemilik harta, waris-waris dan individu tertentu. Namun keperluan kepada perancangan harta ini bukan bertujuan untuk menafikan keberkesanan dan kehebatan sistem pusaka dalam Islam, iaitu pembahagian secara far'i. Sebaliknya, kepentingan perancangan harta ini adalah sebagai pelengkap kepada sistem pengagihan harta dalam Islam, di mana ianya boleh berkuat kuasa semasa hidup atau selepas kematian. Justru, artikel ini bertujuan untuk membincangkan faktor-faktor halangan dalam pentadbiran harta pusaka Islam sehingga berlakunya peningkatan harta pusaka beku, di samping pemilihan instrumen perancangan harta yang sesuai mengikut kepentingannya. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan mengaplikasikan reka bentuk analisis kandungan dan analisis dokumen sebagai instrumen utama pengumpulan data. Dapatan kajian mendapati terdapat dua aspek utama yang menjadi faktor halangan dalam pentadbiran harta pusaka Islam sehingga berlakunya peningkatan harta beku, iaitu dari aspek perundangan dan aspek sosial. Seterusnya, penyelesaian terbaik adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen perancangan harta yang wujud dan diiktiraf dalam Islam. Perkara ini pastinya akan mengurangkan isu berkaitan pembahagian dan pembekuan harta pusaka termasuk menjamin hak mereka yang terhalang. Oleh itu, kajian ini secara tidak langsung mampu memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang kepentingan merancang harta sebagai salah satu instrumen penyelesaian terbaik yang dilihat mampu melancarkan proses pentadbiran harta pusaka. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara undang-undang pusaka Islam dan kepentingannya dalam perancangan harta semasa hidup. Secara khusus, artikel ini mempunyai dua objektif, iaitu yang pertama menganalisis faktor halangan yang wujud dalam pentadbiran harta pusaka Islam dan yang kedua mengkaji kesesuaian instrumen perancangan harta dan kepentingannya kepada masyarakat. Okey, kita pergi kepada dapatan kajian. Yang pertama, halangan dalam pentadbiran harta pusaka Islam terbahagi kepada dua aspek utama. Yang pertama ialah aspek perundangan dan yang kedua ialah aspek sosial. Dalam aspek perundangan, halangan-halangan yang wujud ialah sebanyak 6 halangan yang dikenal pasti oleh pengkaji. Yang pertama ialah kewujudan pelbagai bidang kuasa dalam pentadbiran harta pusaka di Malaysia. Yang kedua, kewujudan enakmen rizab Melayu bagi negeri-negeri. Yang ketiga, kewujudan hartanah tiada hak milik. Keempat, kewujudan Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960. Yang kelima, kewujudan Akta Hak Milik Serata 1985 Pindaan 2013. Dan yang keenam, kewujudan enakmen pegangan adat. Pemisahan kuasa dan kewujudan undang-undang yang berbeza dalam pentadbiran harta pusaka Islam ini telah mewujudkan beberapa institusi yang berlainan bidang kuasa dalam pentadbiran dan pengurusan aset pusaka simati. Yang pertama ialah Ketua Jabatan atau agensi, yang kedua Amanah Raya Berhad ARB, yang ketiga pembahagian pusaka kecil, pentadbiran tanah, Seksyen Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG, dan yang keempat ialah Mahkamah Syariah. Okey, yang ni boleh lihat huraiannya. Seterusnya kita pergi kepada aspek sosial.
Yang pertama ialah salah tanggapan mengenai pengurusan pusaka. Yang kedua, tidak prihatin dan sikap sambil lewa dalam menguruskan pusaka. Yang ketiga, pertelingkahan dalam kelangan waris. Yang keempat, tiada pengetahuan dalam pengurusan pusaka. Dan yang kelima, menaruh harapan sepenuhnya kepada anak sulung. Ini boleh baca dia punya huraian. Akhir sekali kita pergi kepada kepentingan pemilihan instrumen perancangan harta yang sesuai. Yang pertama ialah menjamin kebajikan orang tersayang. Yang kedua, memudahkan proses penyelesaian pusaka. Yang ketiga, mendapat saham akhirat. Dan yang keempat, menjamin hak pasangan. Bagi menjamin kebajikan orang tersayang, antara instrumen perancangan harta yang boleh digunakan ialah melalui instrumen hibah dan wasiat. Yang kedua, memudahkan proses penyelesaian pusaka. Pemilik harta disarankan untuk membuat dokumen wasiat yang mana di dalam dokumen berkenaan boleh dinyatakan secara jelas siapakah yang bakal menjadi wasi. Yang ketiga, mendapat saham akhirat. Antara instrumen perancangan harta yang mengutamakan ganjaran di akhirat ialah wakaf. Yang keempat, menjamin hak pasangan. Antara instrumen perancangan yang terbaik bagi menjamin atau menjaga hak pasangan adalah melalui dokumen pengisytiharan harta sepanjarian. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.